Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa untuk malam ni. Okay, Amit dapat idea nak kongsikan ni, share balik. Sebenarnya Amit pernah share sebelum ni pada 2017 tapi dekat grup Telegram lah. Okay, cuma bezanya kali ni Amit buat secara Zoom. Jadi lebih kepada face to face lah. Okay, kalau ada soalan boleh je tanya terus kat sini. Okey, sekejap Amir kena buka chat kat sini. Maaf mula kira sebab sedap. Okey, tak boleh je. Siapa yang kalau kita tak dengar suara macam mana ya? Jelas tak? Okey tak? Cuba kalau tak dengar suara cuba log out balik, lepas tu join balik. Cuba. Amir tak sure pula. Orang lain semua clear Sekejap. Tutuplah pintu. Awak nak buat apa? Kunci. Sekejap Boleh bergerak, sedang bergerak. Okey, boleh, no problem. Okey, betul. Okey, Amir terfikir nak berkongsi ni pasal bisnes MLM Patuh Syariah ni sebab ramai yang bertanya lah macam mana nak buka suara first time guna. Suara kalau suara sendiri tak boleh buka sebab Amir dah mute kan. Kalau dengar suara, kalau suara Amir seorang je yang boleh dengar sekarang ni. Okey, kita start. Okey, bisnes MLM Patuh Syariah ni, okey, benda ni sebenarnya dah lama. 2013 lagi, guideline ni telah dikeluarkan pada 2013. Cuma sekarang ni banyak MLM yang baru muncul semua. Diorang kalau yang betul-betul yang punya MLM ni, diorang mesti kena patuh, kena ada lesen satu. Lesen ni maksudnya bukan setakat register company dekat SSM sahaja. Mereka juga perlu register untuk akta jualan langsung lah ataupun direct selling punya ni, dia kena register juga kat situ. Okey, jadi kalau kita buatkan go through satu-satu. Okey, untuk rujukan pada malam ni, apa yang Amir nak kongsikan, Amir ada buat 2 rujukan. Yang pertama daripada Undang-Undang Malaysia lah. Ini Akta Jualan Langsung dan Skim Piramid tahun 1993. Akta ni dah ada dah pada tahun 1993. Okey, dan dia ada untuk yang bahagian patuh syariah ni pada tahun 2013. Okey, dia punya garis panduan perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat multi level lah. Okey, menurut syariah. Okay, maksudnya tak semua MLM yang ada dekat Malaysia ni ada sijil syariah. Maksudnya ada sijil syariah ni dia ada penasihat syariah. Dia dilantik. Kebiasaannya panel syariah ni ada dekat bank, institusi kewangan lah. Okey, sebab dia orang ada macam perbankan Islam. Jadi dia orang memang perlu ada panel syariah, penasihat syariah untuk memantau segala aktiviti transaksi dekat bank. Okey, bagaimana dengan MLM? Jadi sebabkan majoriti MLM yang ada dekat Malaysia ni barulah, dia tak lama sangat. Jadi orang kata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni dia buat panduan je dulu. Okey, yang penting follow. Okey, follow one by step. Dia orang kata dia saling berkait dengan Akta Jualan Langsung yang 1993 ni. Dia saling berkait. Cuma dia beri ada penekanan sikit lah. Patuh syariah ni adalah dia punya akad dia apa semua ada dekat situ. Okey. Okey, ini semua rujukan. Jadi untuk pengenalan hukum bisnes MLM ni mengikut hukum syarak. Okey, dia telah diputuskan pada tahun 25-26 Februari 2006 bahawa MLM adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Okey. Maksudnya MLM ni hukum dia haruslah sama konsep dengan berniaga konvensional. Maksudnya perniaga. Okey, dekat sini dia dah diputuskan. Okey, dan jawatan kuasa juga adalah dia punya panel-panel dia. Ada Amir tulis kat sini dia punya panel. Boleh nampak kan? Slide ni boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Boleh kan? Okey, jelas Okey.
Okay, dekat situ ada punya ada 5 orang panel yang bahagian syariah ni. Jadi macam Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman ni, inilah yang mesti penulis ni. Okay, dia yang keluarkan buku. Okay, macam Ami buat rujukan juga sambil Ami baca pasal PDF file ni, Ami juga baca juga buku dia lah. Okay, buku ni untuk lebih faham lagi, dia lebih detail lagi. Dalam buku ni dia akan ada bagi contoh macam mana MLM tu patuh syariah, macam mana orang boleh salah guna. Kat situ memang sangat detail lah. Okay. Okay, jadi ini untuk pengenalan dulu. Okay, next. Mana tekan? Okay. Okay, untuk kriteria Allah, yang ini tak betul. Dia bukan 9 kriteria. Okay, total 15 15 kriteria bisnes MLM yang diharuskan oleh Islam. Okey. Buku tajuk apa ya? Okey, tadi. Okey, sorry laju. Ya. Okey, buku je tajuk ni. Wang Anda dan Islam. Okey, halal dan haram dalam kewangan dan perbankan. Okey. Buku ni Amir beli online je. True Wealth punya. Boleh cari lah, cuba try cari dekat Shopee ke, dekat online lah. Okay, dia punya harga buku RM39.90. Tebal buku ni. Untuk bab pasal MLM, dia bab 11. Muka surat 209 tadi. Okay. Okay, ni satu buku. Okay, lagi satu buku yang dikeluarkan, terbalik pula. Okay, ni riba. Okay, macam-macam kita nak kenali riba-riba yang ada dalam setiap urus niaga kita ni. Apa jenis riba ada dalam buku ni lah. Tapi Amir tak terangkan lah. Just Amir bagi tahu je kalau untuk bahan rujukan lah. Untuk tambahan kita nak tambah ilmu. Okay. Dan kalau nak kenali skim-skim cepat kaya, macam mana rupa dia, macam mana sejarah dia apa semua, ini salah satu buku dia. Okay, ni Amir baca. Buku ni nipis. Harga rasa dalam RM25 kot, tak silap Amir. Ni buku Aziz. Boleh cari. Online. Amir beli online je. Okay. Buku ni macam mana kita nak lindungi diri daripada penyelewengan, skim cepat kaya dan pelaburan-pelaburan lain lah yang durjana. Okay. Okay. Berbalik pada slide yang Amir nak kongsikan pada malam ni. Okay. Dia ada 15 kriteria bisnes MLM yang diharuskan oleh Islam. Okay. Yang pertama, mestilah berdaftar dan mempunyai lesen. Okay. Masuk daftar dekat sini. Okay. Amir akan buat penerangan, Amir akan compare dengan Shaklee. Jadi supaya kita boleh nampak lah kalau kita nak cerita dekat customer atau downline, kita senang nak cerita sebab kita nampak. Untuk company Shaklee, dia ada lesen syarikat jualan langsung. Maksudnya dia ada lesen ni bukan setakat register SSM saja, dia ada lesen akta jualan langsung. Okay, ini nombor lesen dia. AGL 93747. Okey, dia ada alamat premis kat mana. Tempoh lesen dia sampai 2024 untuk Shaklee. Yang belakang ni dia dah pernah renew dah. Start berapa? 2014, belakang lagi ada lagi. Okey, ini yang orang kata apa? Shaklee dia still keep on kena renew dia punya lesen ni. Bukan once off lah, dah ada kira settle je semua. Okey. Waalaikumsalam Master Dor. Master Dor dah join Okey. Okey, tak perasan lah Saya guna handphone tak dengar pula suara. Yang lain okay, Amir tak pasti sebab Amir dah cuba cakap sekuat yang boleh dekat depan laptop. Okay, yang lain semua okey kan? Suara kan? Okey kan? Okey. Tak dengar juga suara. Klik join audio. Oh ya, mungkin masa you all join tu kena join audio sekali kot. Okey je suara. Boleh dengar. First time klik Zoom. Okey kan. Okey. Okey. Okay, ini first. Kena daftar dan mempunyai lesen. Okey. Tu point. Benda yang paling mudah lah. Kan? Point dia kalau orang tanya. Okey. Yang kedua. Kontrak jualan langsung yang bertulis. Okey. Syarat dia mesti bertulis. Kat mana nak tahu? Sebab sekarang ni kita dah tak ada buku hijau tu yang Shaklee bagi, tapi Shaklee bagi dia dalam bentuk PDF file. Okey, benda ni kita kena share dekat downline kita yang baru register.
Forward lah melalui WhatsApp ke, melalui Telegram ke, bagi tahu dia kalau dia nak download sendiri dekat website Shaklee pun boleh. Okay. Mereka mesti tahu pasal kontrak ni. Okay. Dia punya kontrak ni, masuk kontrak kat sini business guideline lah. Okay, business guideline ni. Okay, dekat sini ada PNR dia. Okay, dia setiap ahli mesti faham apa PNR Shaklee, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Yang ini perlu diberitahu kepada SID lah. Okay, okay, mesti ada bertulis. Okay, saya jelas Okay, jadi kalau nak join apa-apa MLM, mesti ada benda ni. Okay, ni syarat dia. Okay, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yang ada dekat yang perlu ada, iaitu mesti ada tempoh bertenang. Tempoh bertenang ni orang panggil cool off period. Cool off period ni dengar apa suara dia? Tak dengar. Ini Maya tutup muka Maya. Okey. Lepas tu ni Maya dah buka speaker kan? Oh ada suara dia tapi tak jelas. boleh mute tak? Siapa tu boleh mute? Mak yang tutup mic tak? Nanti orang semua dengar suara. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, maksud tempoh bertenang di sini adalah cool off period. Maksudnya ini yang mungkin orang tak tahu. Jika dia diregister sebagai ahli Shaklee, okay, dia ada tempoh bertenang iaitu 10 hari waktu bekerja bersamaan dengan 14 hari. Okay, contohnya kalau dia berubah hati, dia tak nak. Maksudnya mula dia kata, okeylah aku nak join lah Shaklee. Lepas tu bila dia rasa fikir-fikir, tak jadilah nak join. Dia dalam masa 14 hari tu, dia boleh cancel. Dia boleh tarik diri untuk jadi SID Shaklee. Okay. Ini maksudnya dia start daripada dia aktif. Dia aktif. Maksudnya kalau contoh dia bagi apa pre-aktif kan. Pre-aktif tu dia tak aktif lagi tu. Okay. Bila dia start dah aktif, 14 hari dia punya masa cooling period dia. Okay. Selepas 14 hari, kalau dia kata dia tak nak jadi ahli Shaklee, dia kena buat surat. Sama juga yang tempoh bertenang ni pun juga dia kena email kepada Shaklee bagi tahu kenapa dia tak nak teruskan jadi Shaklee. Jadi tapi kalau selepas cool off period ni, dia akan panggil macam peletakan jawatan, penarikan diri. Ayat tu yang nombor 15 tadi. 15 tadi. Okey, sorry, Amir mungkin terlampau laju tadi, tak go through tadi satu-satu kot yang ni, kriteria ni tadi. Okey, yang kriteria. Okey. Mungkin kat sini lah. Okay, yang kriteria kami sebut tadi yang 15 tadi ni, penarikan ahli kat sini. Okay, yang nombor 4 ni ada yuran keahlian minimum. Apa tu nombor 5, tujuan menjadi ahli. Lalu ada akad dalam bisnes MLM. 7, kontrak berteraskan prinsip saling reda meredai. 8, keistimewaan ahli. Lepas tu dengan produk. Allah tak nampak. Okay, kriteria produk, harga produk, insentif, pelantikan penasihat syariah, program latihan, polisi beli balik atau bayar balik dan pendidikan ahli. Ini di 15 lah. Tadi Amir terlampau laju tadi. Amir terskip yang 4 ni lah. Okey. Jadi kalau siapa yang nak buat catatan, okey, nanti Amir akan go through satu-satu. Okay, boleh kita nampak kat situ. Okey. Tak nampak slide. Yang lain nampak ke? Amir share slide. Kejap. Kalau Amir stop share. Kejap Amir share balik. Okey, boleh nampak slide. Okey, so far dah ada 31 orang yang join. Okey. Okey, nampak dah. Okay, nampak dah Okey. Okey, Allah Akbar. Laju pula. Okey, yuran keahlian pada kadar yang minimum. Okey, berapa yuran keahlian untuk join Shaklee? Okey. Kita tahu kan? Mesti tahu kan? Okay, minimum nak join jadi ahli Shaklee ialah RM35. Yes, betul. Nur Fazira Zahrin. Okay. Kan, RM35 atau dia buat pembelian 100 UV
ataupun lebih kurang lebih RM600 lah ke atas, dia akan dapat percuma keahlian. Jadi dekat sini, dekat dalam guideline dia tulis, dia tetapkan minimum maksud ni meliputi kos pengurusan lah. Okey, jadi RM35 tu sebenarnya orang kata kos sahaja untuk company develop website, buatkan starter kit, e-starter kit, upah orang apa semua. Itulah sebenarnya kos yang kita bayar untuk jadi ahli Shaklee. RM35 sahaja. Dan dia cakap kat sini, melalui pendaftaran pembayaran yuran, sekiranya tanpa pembayaran yuran, tidak dikenakan tu, automatik jadi tu, sebab itulah kalau dia beli 100 UV, automatik dia jadi ahli. Itu penerangan untuk B. Dan yang ke C, kalau hendaklah bukan kadar yang tidak munasabah atau begitu tinggi, sehingga tidak lagi sesuai. Okey, menampung kos starter kit. Jadi, untuk join sesuatu MLM, okay, untuk join keahlian tu dulu okay, masa Amir join Shaklee dulu, makcik Amir tanya kan, kami katakan kami buat Shaklee, dia kata Amir buat Shaklee bayar RM10,000 ke? Amir cakap taklah, Amir dulu beli barang set menyusu, jadi bila set menyusu tu complete set dapat free membership. Tak adalah pula beli sampai RM10,000 kan. Makcik Amir pun dia cakap, dulu dia ahli Shaklee, tapi dia nak join Shaklee, dia kena bayar RM10,000. Lepas tu akan dapat banyak barang. Jadi barang-barang ni dia tak tahu nak jual, jadi dia kata simpan buah katil lah. Lepas tu Mak Amir pun adalah beli, kan, nak support kan, adik-beradik kan. Jadi benda ni lah yang kita tak nak. Okay? Jadi kat sini kita kena jelaskan kepada orang, sebenarnya berapa sebenarnya yuran keahlian untuk jadi ahli ni, berapa yuran dia. Bukan yang RM10,000 tu. RM10,000 tu itu dah more to konsep manipulasi lah. Dia manipulasi. Dia manipulasikan sistem yang ada ni macam beli ranking. Silah, kalau orang tu beli barang RM10,000, automatik dia jadi supervisor. Kan? Automatik dia jadi supervisor, dan kita, kalau kita ni jadilah senior supervisor. Kalau ada 10 orang yang buat macam tu bawah kita, yang beli RM10,000, dah tak key-kodi ke? Macam tu. Jadi inilah yang kita tak nak, dan benda ni pernah berlaku dekat Shaklee. Okay? Jadi apa yang kita buat sekarang, kita follow PNR Shaklee. Okay? Okay? Kita nak kena educate. Kita tak nak jadikan Shaklee ni orang panggil scammer. Padahal bisnes Shaklee ni dah elok dah. Tapi orang di dalamnya yang membuat onar tu yang tak nak. Nak naik cepat, yes. Nak naik cepat lah tu yang nama dia beli pangkat. Kita panggilnya nama beli pangkat lah. Okay? Jadi kita tak nak jadi macam tu. Okay? Kita nak sustain. Kita naik dengan hasil jualan apa semua. Orang makan, orang faham apa yang dia makan, apa yang dia boleh jual, apa yang dia boleh share. Itu yang kita terapkan lah. Okay. Yang kelima, tujuan menjadi ahli. Ada dua. Tujuan menjadi ahli iaitu sama ada dia nak makan sendiri, maksudnya membeli dan menggunakan produk tu. Ini yang panggil ahli makan sendirilah. Okey? Clear lah. Dan nombor dua, dia join nak jadi ahli untuk buat jualan. Untuk berbisnes. Okey? Jadi orang kata panggil menjadi pengedar Shaklee. Okey. Jadi pengedar Shaklee ni sebab kalau ikutkan terms SID tu, Shaklee Independent Distributor tu, jadi semua yang join adalah ahli Shaklee. Jadi sesiapa kalau mungkin dia nak makan sendiri, lepas tu tiba dia rasa seronok pula makan semua, dia nak berbisnes, tak ada masalah. Boleh je terus dia berbisnes. Dia tak perlu, sebab ada certain MLM, kalau dia makan sendiri, harga dia lain. Kalau dia nak berbisnes, dia kena upgrade dia punya account tu. Dia kena beli something yang amount dia mungkin untuk dia boleh buat bisnes. Orang panggil macam starter kit, tapi dia dah ada lah apa produk yang boleh dijual. Ini konsep ni tak salah sebab membezakan orang ahli makan sendiri dengan yang menjual, yang berbisnes. Okay? Ni antara salah satulah konsep MLM yang Amir nampak. Okay? Okay, next, yang nombor 6. Kalau rasa, okay, sorry Amir mungkin shock sendiri.
Kalau rasa laju sangat apa yang Amir cakap, okey, mungkin boleh tulis komen. Amir nampak chat kat bawah ni. Cakap kalau tak faham ke apa, bagi tahu. Okey. Mungkin Amir shock sangat cakap-cakap sampai tak tahu pula. Korang faham ke tak faham ke tak tahu kan. Okey. Tak laju sangat. Okey. Okey, terima kasih Alia. Okey, next. Okey, nombor 6. Akad-akad yang ada dalam bisnes MLM. Okey, yang ada dekat dalam guideline ni ada 3 akad lah. Okey, tapi kalau ambil refer pada buku, dia ada banyak akad lagi. Macam-macam jenis akad yang dalam perniagaan Islam ni. Okey, akad yang kita guna sekarang ni, yang kita ada dekat dalam Shekli yang Amir nampak ialah Al-Ju'alah. Iaitu akad yang menjanjikan pemberian upah kepada pihak yang berjaya menghasilkan natijah yang dikendaki. Okey, dengan erti kata, okey, ini bahasa ni lah. Okey, kesimpulan mudah dia, okey, company dia lantik kita sebagai ejen. Okey, kita nak dapat bonus Shekli, mestilah dapat jual something, ada jualan. Jadi company bayar upah kepada kita based on hasil yang kita dah dapat, hasil jualan itu sendiri. Slide untuk nombor 5 tu, perangan tu sumbernya dari buku ke? Tak, yang ini sekarang ni semua dari sumber yang Amir cerita ni adalah daripada guideline panduan MLM tu. Nanti Amir akan kongsikan dia punya link. Okey, dia punya link dia PDF file tu. Okey, jadi erti kata tadi, company dia bayar upah kat kita apabila kita berjaya mendapatkan hasil jualan. Ini Al-Ju'alah. Okey, dia yang ini yang pertama lah. Yang kedua, dia ada juga company dia bayar upah kepada kita atas usaha kita. Mungkin kita tak berjaya untuk memberikan jualan tu, tapi hasil usaha tu orang kata dipandang oleh company. Okey, dekat situlah. Jadi dia ada 2. Al-Ju'alah ni ada 2 konsep dia. Jadi umum dia benda ni yang biasanya yang dipraktiskan lah dalam sistem MLM yang ada sekarang ni. Dan ejen Shekli bukan pekerja, bukan staff Shekli. Dia adalah lantikan. Dia bukan staff. Kalau staff Shekli tu yang memang kerja dekat Shekli. Yang tu dia memang ada gaji tetap. Bulan-bulan dia buat kerja, dia dapat. Okey. Ini untuk yang nombor 2 pula. Al-Wakalah ni, yang ni wakil atau ejen. Okey. Ini yang orang kata apa? Company dia lantik ejen atau wakil on behalf of company untuk menjual. Okey. Dia ada upah. Dia bagi upah. Kalau you capai certain target, kita akan bagi you bonus. Bagi commission. Ni jadi dia ada macam-macam jenis MLM kan yang dekat dalam Malaysia ni. Okay, jadi ini salah satu jenis yang akad lah. Jadi dia nak ikat orang ni supaya you jangan lari pergi MLM lain. Dia ada certain upah yang dia bagi memang tetap. Tapi kalau you buat lebih, you akan dapat lebih. Ni yang Amir nampak konsep dia lebih macam salesman kereta. Dia jual kereta, okay, mungkin dia ada gaji tetap dia 800 setiap bulan. Lepas tu yang salesman ni, dia akan pergi promote dekat orang luar semua, cerita pasal kereta apa semua. Bila dia dapat jual kereta, company akan tambah lagi satu. Dia panggil apa? Macam insentif lah. Dia panggil macam sale insentif lah sebab dia berjaya menjual. Dia ada juga konsep ni. Dekat dalam MLM pun ada juga konsep macam ni. Okey, yang ketiga, nama dia Al-Wakalah Bijul ni, okey. Konsep dia lebih kurang sama juga macam yang tadi juga. Dia ada, tapi yang Amir nak yang 2 yang Amir terangkan ni bukan yang Andy Shekli punya lah. Okey, yang Shekli punya yang tadi, yang nombor 1 tadi. Okey. Okay, jangan risau kalau ada yang tak sempat nak salin, jangan risau. InsyaAllah Amir boleh share slide ni, tapi kena faham lah. Kalau Amir share slide ni kena faham lah nanti.
So dekat slide ni tak adalah nota-nota tu. Okay. Okay, nombor 7. Okay. Kontrak mesti berteraskan prinsip saling reda meredai. Okay. Jadi dia tak boleh ada paksaan atau tekanan. Okay. Macam orang ni dia join jadi ahli bawah kita dan kita paksa dia. Kau kena jual banyak ni, kena banyak ni. Kalau kau tak buat, nanti aku macam mana? Dia tak boleh. Dia kena saling reda meredai. Okay, jadi kena happy-happy lah buat Shaklee ni sebab siapa? Kan? Kita buat Shaklee sebab kita sendirilah. Kita bukan buat Shaklee sebab upline kita yang suruh. Jadi konsep ni diterapkan juga dalam Islam. Okay? Jadi kena fahamlah. Kenapa dia punya gambar ni di ketis sini pula? Amir punya ni berubah-ubah lah pula. Okay. 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 Boleh faham kan? Mudah kan? Yang ini saling reda meredai. Jadi tak boleh ada apa orang kata apa? Kita suka-suka hati je register orang tu tanpa dia tahu. Okay. Dia kena maklumkan. Kalau kita nak register orang tu, kita kena maklumkan. Sebab kita nak dapatkan detail dia, kita kena maklumkan pada dia. Okay, saya nak register awak ni jadi Shaklee supaya awak dapat harga Shaklee ni, baru harga ahli ni. Contoh dia beli Vivix kan. Saya nak jual harga ahli ni, awak dapat free membership ni. Kalau jadi Vivix, saya perlukan detail awak supaya awak boleh jadi ahli Shaklee lepas ni. Okay, jadi dia kena faham konsep tu. Dia faham, okay, aku bagi information pada dia untuk dia registerkan aku jadi ahli. Tapi janganlah kita tahu dia makan sendiri, lepas tu kita push dia. Kau lepas dah makan Vivix ni, kau pergilah share dengan orang lain pula. Dia tak nak macam tu. Tak ada konsep paksaan dekat sini. Okay. Okay, next. Keistimewaan menjadi ahli ni. Menjadi ahli ni, contoh, kalau menjadi ahli Shaklee, apa keistimewaan dia? Ada perbezaan. Yang pertama, ada perbezaan harga dengan harga retail dan juga dengan harga ahli. Okey, dekat situlah orang panggil untung runcit. Jadi orang yang jadi ahli tadi nak jadi ahli Shaklee sebab dia nak dapatkan keuntungan. Okey. Okey, keuntungan dengan orang kata apa? Dia nampaklah beza tu. Harga retail dengan harga ahli, ada bezalah. 15%. Okey. Jadi dia harga ahli. Itu keistimewaan peserta. Dan dia juga boleh mendapat komisen. Tak kisah kalau dia makan sendiri ke, dia buat bisnes ke, jika dia capai certain point, dia layak mendapat point tersebut. Jadi wajiblah dia dapat. Maksudnya bonus tu. Jadi mana kata apa? Minimum nak dapat bonus Shaklee mestilah 150 UV kan? 150 UV. Jadi kalau dia betul-betul layak dapat 150 UV, jadi kena pastikan dia dapat. Okey? Okey. Walaupun dia tak tahu, walaupun dia tak tahu yang dia patut dapat, tapi kita as a upline, kita bagi tahu kat dia. At least kita bagi tahu kat dia. Ataupun kita nak cukupkan UV dia. Contoh kita nak closing nanti, kita bagi tahu kat dia. Ni dah 120 UV ni. Kalau tambah lagi 30 UV ni, dia dapat lagi cash bonus daripada Shaklee. Jadi kita share keistimewaan tu kepada dia. Walaupun dia makan sendiri. Okay? Dan yang ketiga, keistimewaan tu yang Amir sebut tadi, dia adalah suatu entiti perniagaan berasingan. Itu yang dicakap tadi tu, Shaklee Independent Distributor. Independent tu. Independent tu yang maksudnya kita sebagai ejen Shaklee, ahli Shaklee, ini adalah bisnes kita sendiri. Kita cuma tolong jual produk Shaklee sahaja. Best semua point ni kena dengan sistem Shaklee. Yes. Okay. Itu sebab bila kita orang tanya kan pasal cakap Shaklee ni tak ada CJ patuh syariah ke? Yes, betul. Kita memang tak ada CJ patuh syariah untuk MLM. Tapi produk kita memang ya halal apa semua kan. Lepas tu tapi dia punya konsep yang Shaklee bawa ni ikut apa yang guideline yang dia pentingkan. Tu pasal pentingnya kita nak bagi tahu dekat orang. Bisnes Shaklee ni dia follow guideline.
Okey. Okey. Lepas tu dah itu yang maksudnya independent distributor tu. Jadi kita buat bisnes Shaklee ni bukan sebab orang lain, bukan sebab company Shaklee ke, sebab upline ke, sebab kita sendiri. Dan kita juga bolehlah register enterprise ke, Sdn Berhad ke, sebab ia company. Okey? Itu maksud dia. Okey? Next. Okey. Okey, yang nombor 9 iaitu kriteria produk. Okey, produk. Okey, dia ada beberapa kriteria lah dekat sini. Dekat sini adalah kriteria produk. Yang pertama, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan mestilah halal dan mengikut perspektif syarak. Jadi macam Amir sebut tadi, okey, semua produk Shaklee ada CJ halal. Okey, daripada ISA kan, US punya certificate. Jakim sendiri pun, halal Jakim pun dah certified. Okey. Jadi dah kena dah point A tu kan. Okey. Point yang nombor B. Produk tersebut mestilah berkualiti, selamat digunakan dan mestilah mestilah dijangka secara wajar, munasabah dan adil. Maksudnya bukan setakat berkualiti dan selamat, dan produk ni mestilah kalau orang lain tak nak jadi ahli pun, dia makan produk ni jadi sihat. Okey? Wajar, munasabah. Kan? Ini yang konsep yang Islam terapkanlah pada kita. Shaklee bukan senang-senang saja letak harga tu, bukan senang-senang je dia letak harga tu. Harga tu yang affordable, yang orang kata kompetitif. Kalau dekat pasaran sekarang ni, harga produk Shaklee ni kompetitif berbanding dengan harga produk lain. Dia tak terlampau mahal sangat, dan kalau mahal pun, sebab apa dia mahal? Sebab dia premium kan? Dekat situ. Okey. Untuk yang bahagian C, okey, produk bukanlah sebagai topeng atau helah dalam urus niaga untuk mengaburi skim piramid atau skim cepat kaya. Okey. Sebab untuk kita kenali skim cepat kaya ni, dia akan jual juga produk, tapi produk tu kita mungkin tak guna pun. Okey. Contohnya lah, dia jual tilam ke, dia jual kursi ke, dia jual, tapi amount harga dia tu tak munasabah. Macam harga tilam sampai 10,000, 15,000 disebabkan bila dia jual 10,000 dah, company sebenarnya kos untuk buat tilam tu mungkin 1,000. Tapi bila dia jual sampai 10,000 dan produk tu pun bukan semua orang selalu beli pun kan. Okey, jadi kena orang kata apa, berpada-pada. Jadi ini yang dia panggil topeng ni. Topeng kan, dia jual macam-macam lah. Kalau skim cepat kaya ni macam-macam benda yang kalau kita dengar harga pun macam tak logik lah kan. Okey. Jadi itu kena perhatikanlah betul-betul. Okey, kalau harga tu memang harga premium, mungkin sebab teknologi dia ke apa ke, banding dengan benda lain tu, itu lain cerita lah pula kan. Tapi ni kalau memang betul-betul skim cepat kaya, orang yang join tu dia bukan nak jual produk, sebenarnya dia nak dapatkan commission tu saja, bonus tu saja, dengan menggunakan head hunting tu lah. Okey, itu salah satu orang kata ciri-ciri skim cepat kaya. Okey. Dan D, okey, mestilah produk mendapatkan sejarah lejaki apa semua. Okey, ini Amin dah cakap dah tadi. Okey. Next, iaitu harga produk. Okey, ini yang Amin sebut tadi. Dah tersebut tadi harga produk tadi. Okey, harga produk tu mestilah munasabah, berpatutan dan tidak melampau. Okey. Okey, berkadaran. Okey, Amin sebut tadi berkadaran dengan kualiti barang dan perkhidmatan tersebut. Tadi macam Amin sebut tadi pasal tilam tadi. Kan, tilam tu sampai 10,000, mungkin kalau beli dekat luar pun paling kurang pun 5,000 lah. Jadi ini bila sampai dah 10,000 tu, dia agak tidak munasabah lah untuk orang beli tilam harga 10,000. Melainkan orang tu kalau memang jutawan ke, memang banyak duit ke. Tapi yang kita tak nak, biasanya orang yang skim cepat kaya ni dia akan buat pinjaman. Dia jarang guna duit sendiri sebab nak join tu sangat mahal. Okay. Tu landmark study has, okay, yang tu. Tu bab kualiti lah tu. Okay, bab kualiti. Dan perkhidmatan juga.
Shaklee punya perkhidmatan pun TikTok. Okay. Maksud TikTok kat sini apa? Kalau ada aduan pasal produk, apa produk rosak ke, parcel kemek ke apa semua, boleh report ke Shaklee, Shaklee ganti yang baru. Contoh, okay, itu salah satu. Kalau contoh dia dah makan dah, customer ni dah makan alfalfa. Ni case lah macam dapat kan alfalfa. Lepas tu dia dapat ulat dalam botol alfalfa tu. Mungkin sebab dia dah lama tak makan alfalfa tu, simpan dekat kabinet dapur. Bila dia nak makan balik, tengok ada ulat. Lepas tu dia report dekat kita. Dan kita suruh dia ambil gambar, buat report kepada Shaklee. Dan Shaklee, dia ada team dia sendiri. Dia akan kaji balik. Kenapa produk ni ada ulat dekat dalam. Okay. Jadi kebiasaannya dia akan, ini orang kata apa, dia confidential sikit dia punya siasatan. Sebab dia akan check by batch lah. Okay. Kemungkinan ulat tu datang bukan daripada production, daripada kilang. Mungkin ulat tu datang daripada rumah tu sendiri. Mungkin cara penyimpanan produk yang kat kabinet dapur tu mungkin tak tutup rapat ke. Kan, dia beri situlah. Itu yang kita kata perkhidmatan yang tip-top daripada Shaklee. Okay. Dan produk yang ditawarkan tu, yang B, masih diminati untuk dibeli dengan harga itu ataupun mengira-kira pelan pemasaran online di sana. Ini yang disebut tadi tu. Jika orang tu dia tak nak jadi ahli Shaklee sekalipun, dia beli harga retail, tapi produk tu memang orang suka makan. Orang kata dia makan dah rasa kesan efektif dia tu. Jadi dia akan still membeli walaupun dengan harga retail. Inilah yang dimaksudkan mesti produk yang dijual tu berkualiti dan harga dia berpatutan. Okay. Okay, next yang nombor 11. Okay. Nombor 11 adalah pemberian insentif. Okay, dia ada 10 key point kat sini. Okay. Slide ni mungkin banyak sikit dia punya nak bacanya. Okay, tak apa. Kami ada sedia satu lagi slide. Okay. Ini point dia. Okay, pemberian insentif macam mana yang orang kata follow syariah ni, patuh syariah ni. Okay, yang pertama, insentif berbentuk komisen, bonus atau faedah ekonomi lain, iaitu macam trip percutian, ada setengah MLM dia bagi kereta, ada setengah MLM mungkin dia bagi duit macam Shaklee dia bagi car bonus kan. Jadi ini bentuk-bentuk insentif company MLM bagi. Okay. Jadi kita kena faham bonus yang kita dapat daripada Shaklee ni datangnya daripada mana. Dia bukan kita, dia jangan anggap macam MLM skin cepat kaya. Skin cepat kaya punya konsep, orang baru yang register dengan bawah kita, contohnya dia masuk 10,000 kan. Mungkin dia ada 10% daripada 10,000 tu kita akan ambil untuk jadikan kita punya bonus. Yang tu yang tak betul tu. Jadi kita kena faham. Kita kena terangkan kepada downline kita, insentif yang Shaklee bagi ni adalah duit daripada Shaklee sendiri. Bukan duit daripada downline. Contoh downline buat sale, kata dia buat sale 100,000. Bukan makna daripada 10% daripada 100,000 tu, 10,000 tu, sale itu kita ambil masuk kat kita punya bonus. Tak macam tu. Jadi kita kena faham. Bonus yang Shaklee bagi adalah datangnya daripada Shaklee sendiri. Okay? Dan yang kedua, pembayaran insentif berkonsepkan hibah. Hibah ni erti kata lain hadiah. Okey, hadiah. Jadi pembayaran insentif berkonsepkan hadiah. Jadi Shaklee dia boleh dia bagi macam reward bila rank up coordinator ke atas kan. Efektif 2 bulan berturut-turut kan, akan dapat RM1,000. The next month dia efektif lagi dapat RM1,000. Dan kalau dia efektif lagi, dia akan dapat something. Jadi ini yang company rela hati bagi duit kepada ejennya. Ni dia panggil hibah ni, hadiah. Ataupun dalam bahasa Inggeris reward. Inilah yang Shaklee bagi. Okay? Itu nombor 2. Yang nombor 3, pembayaran insentif berdasarkan jualan, bukan head hunting. Okay. Itu sebab kenapa ada orang dia punya bonus 10,000, 5,000, 7,000, 15,000. Dia kena ikut daripada based on
jualan tu kalau kita convertkan GUV kita lah. Kita ada PUV, kita ada GUV. Okay, atas itulah pembayar insentif tu. Dia based on jualan produk. Bukan dari sebab headhunting tu. Okay. Okay. Okay, clear kan? Okay. Okay, kalau nombor 4 tu dia kata headhunting adalah money game. Ataupun sebab judi. Tidak patut syariah. Okay, jadi tak boleh. Headhunting tu macam yang sebut tadi, kalau orang ni dia join RM10,000, dia jadi supervisor. Memang sistem Shaklee memang macam tu. Kalau orang nak dapatkan jadi supervisor 3,000 UV ataupun dia nak efektif 2,500 UV, dia kena hasil jualan dia RM10,000. Kan? Tapi kalau kita paksa orang tu masuk dengan RM10,000, itu dia panggil headhunting lah. Jadi tak patuh syariah. Tak ikut syarat tu. Okay? Dia orang panggil money game lah. Kita beli pangkat tu. Itu yang kita tak nak. Sistem Shaklee ni dah dibuat cantik elok dah. Tapi kita manipulate sistem tu untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang kita tak nak. Itu yang nombor 4. Dan yang nombor 5, upline berhak mendapat insentif atas hasil usaha mereka membantu downline. Okay. Yang ini yang kita panggil leadership bonus. Yang Shaklee bagi. Leadership bonus. Jadi bonus ni pun ada banyak kategori dia. LB1, LB2, LB3, LB sampai LB6 kan. Okay, sebab apa Shaklee bagi insentif ni? Sebab kita as a upline, kita bantu downline, kita bagi ilmu, kita coach dia, kita ajar dia jadi pandai, jadi boleh buat jualan, boleh buat sale, banyak-banyak semua. Itulah yang Shaklee bagi kepada upline tu. Panggil upah. Yes, dia panggil insentif atau upah. Okay, itu yang panggil, kalau dalam Shaklee leadership bonus lah. Okay, itu tak salah. Leadership bonus tu tak salah. Boleh dibenarkan. Okay. Yang nombor 6, insentif hendaklah dari hasil untuk jualan produk, hasil dari jualan produk atau sumbangan syarikat. Okay. Macam kami sebut tadilah. Okay, kita kena tahulah bonus yang kita dapat tu datang daripada mana. Hasil jualan. Okay. Jadi, kalaulah kata orang cakap, aku nak dapat bonus 10 angka. 10 angka pula. 10,000. Nak 10,000 kan? 5 angka punya kan? Jadi, kalau dia nak dapat RM10,000 punya tu, berapa sebenarnya jualan yang dia perlu buat? Team sales, personal sales, dia kena tahu. Okay? Nanti kena belajar lah. Okay? Untuk dapatkan RM10,000 punya bonus. Okay, dan yang nombor 7, syarikat perlu perincikan bagaimana ahli mendapat insentif dan jelaskan syarat-syarat kelayakan. Okay, yang ini, syarat-syarat kelayakan ni ada dalam business guideline yang Shaklee bagi. Okay, dalam PDF file tu, cuba study. Macam mana, kalau nak jadi supervisor, berapa dia punya GUV dia kena meet. Kalau nak jadi senior supervisor, berapa point dia kena ada. Coordinator berapa point. Nak jadi master berapa point. Dekat sinilah untuk dia fahamkan. Supaya ahli ni dia faham. Kalau dia nak target dapat 10,000 tu, okay, contoh, kalau 10,000 tu, berapa sebenarnya GUV dia kena ada. Boleh tak kalau supervisor, rank supervisor dapat RM10,000 bonus? Mustahil ke tak? Okay. Dia kena faham kat situ. Kalau dia agak-agak dia kata normally purata. Kalau ikutkan carta Shaklee, purata income untuk supervisor RM2,500 ke RM3,000 sebulan. Jadi kalau dia nak dapat RM10,000 sebulan, jadi berapa rank apa yang dia perlu dapat dulu? Perlu orang kata apa? Perlu ada. Mungkin dia kena tengok koordinator ni. Kita tengok balik chart tu. Ataupun senior kodi. Dekat situlah dia yang dia kena capai tu. Dijelas. Okay, syarat-syarat kelayakan tu. Dan nombor 8, nak bonus 10 angka. Okay. Okay, untuk nombor 8, beri peluang adil kepada semua ahli, tidak kira yang baru join atau lama. Okay, macam yang kita sendiri, kita ahli Shaklee, macam Amir dah 9 tahun dalam bisnes Shaklee ni. Okay, kita boleh nampak ada orang yang baru join, dia boleh buat sales banyak, dia dapat insentif banyak. Lepas tu banding dengan orang yang lama. Mungkin tu sebab dalam sistem Shaklee tu punya adilnya,
downline boleh rank up lebih tinggi daripada upline mak dia sendiri. Bonus dia lebih tinggi, lebih banyak daripada mak dia sendiri. Boleh. Itu sebab peluang adil tu. Sebab sistem yang Shaklee guna dia based on hasil jualan. Hasil jualan tu lah untuk group tu. Kalau downline tu memang keep on aktif menjual apa semua. Kalau mak dia tak aktif, jadi mak dia tak dapat hasil macam insentif tu macam downline tu tadi. Okey? Okey, itu masuk peluang adil kat situ. Dan nombor 9, syarikat harus pelbagaikan produk bagi membuka peluang supaya ahli dapat menjual lagi pelbagai jenis produk mengikut keselesaian mereka. Okey, dekat sinilah kita kena faham. Shaklee dia bukan jual sahaja suplemen, dia ada juga jual skincare, ada produk care kan, home care kan. Ada sabun basuh, sabun cuci pinggan, ada water pitcher. Lepas tu jadi kat situlah dia pelbagaikan sebab ahli yang mungkin dia join tu mungkin dia menggunakan produk yang dia dah tak boleh tolong kan ni. Tak kacau Amina. Nak minta tolong Mereka kuat ni. Masa kau balut tu kan ni kan, ngekek-ngekek akak dengan abang apa Zul balut macam ni. mana tu itulah button. Sorry lah. Okey, sekejap Allah, terlepas pula slide. Okey. Okey, Fran. Zahid, Ziyad, tolong Ziyad. Okey, nombor 9. Okey dah. Okey, nombor 10. Okey. Nombor 10, plan pemasaran perlu jelas dan difahami oleh ahli. Okey, inilah. Okey, kita jelaskan macam Amir cakap tadi Okey. Next. Yang nombor 12. Okey, ni nombor 12, pelantikan penasihat syariah. Okey. Yang macam yang Amir tunjuk dekat sini dalam slide ni, kalau semua nampak, dia ada dua. Yang sebelah kiri ni adalah sijil panel syariah yang dapatlah untuk public goal. Okey, public goal dia dapat. Dan yang sebelah kanan ni adalah 1SOX. Okey, dua-dua company ni berkonsepkan MNM. Jadi mereka ambil insentif melantik penasihat syariah untuk sebagai inilah memantau company itu sendiri. Tapi apa beza dia? Okey, untuk Shaklee memang sejak 2016 memang kita ada utarakanlah. Kita bagi tahu dekat Presiden Shaklee Malaysia, cakap cubalah kita buat pelantikan penasihat syariah juga untuk Shaklee Malaysia sahaja. Okey, sebab Shaklee Malaysia ni dia adalah orang kata anak syarikat kepada Shaklee US. Kan, kita ada mak lagi kan kat atas. Jadi untuk apa-apa keputusan dia perlu dapat daripada yang kat US lah. Okey, berlainan dengan macam public goal dengan YSOX. Sebab kedua-dua company ni dia company Malaysia dan dia punya owner pun orang Malaysia juga. Jadi dia mudah sikit untuk proses untuk pelantikan penasihat syariah ni. Sebab penasihat syariah ni dia akan monitor bukan sahaja urus niaga apa semua, dia akan audit juga dengan macam mana pembayaran, macam mana sistem pemasaran apa semua, dia akan audit semua benda tu. Dan benda ni makan masa dan bukan sekejap, memang lama. Macam yang Amir tahu, Amir follow untuk public goal ni dia ambil masa lebih kurang 2 tahun untuk dia dapat sijil ni. Ini pun sijil ni tahun 2016. Jadi sejak 2014 lagi diorang dah buat dan banyak kali meeting dan bukan sahaja masa, duit pun perlu dikeluarkan oleh public goal sendiri untuk buat pelantikan ni. Dan kenapa public goal ambil inisiatif untuk lantik penasihat syariah? Sebab mereka punya hasil jualan adalah barang ribawi. Maksudnya emas perak ni adalah
mudah untuk jatuh riba. Kalau salah cara urus niaga tu boleh jatuh riba. Ini kalau masuk riba tu dekat sini lah. Macam yang Amir cakap tadi tu. Amir baca buku ni kan. Riba-riba ni kalau barang kemas ni, barang emas ni memang mudah sangat untuk ni. Dan untuk SOX ni, One SOX ni, dia anak syarikat kepada Celcom. Okay. Jadi dia punya, dia macam buat sistem MLM sebab Celcom satu telco yang besar dan banyak dia punya dunia CEO, director apa semualah. Jadi dia orang buat satu lagi company nama One SOX ni. Dia orang buat sistem MLM, sistem top up, jenis top up punya untuk dapatkan kelayakan ni lah. Okay. Dan proses dia pun ambil masa juga. Okay. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita cuba usahakan. Okay. Macam Master Ifa, Master Dosh pun ada bagi tahu dekat Helen sebab benda ni it takes time untuk fahamkan kepada management kenapa perlu ada penasihat syariah. Lepas tu bukan itu saja. Kita perlu company ataupun management perlu dapat buy-in juga kepada non-Muslim. Sebab non-Muslim pun mungkin takut terjejas. Mungkin dia orang takut bila Shaklee Malaysia dah jadi ada panel syariah apa semua, takut dia orang ada efek kepada mereka juga. Mungkin senang cakap ialah dengan di Malaysia ni kan berbilang kaum, jadi benda-benda sensitivity ni perlu diambil kira juga. Okay? Dengan kalau kita tengok sendiri pun ini antara poin dia bawa dalam meeting. Yes, betul. Master Dosh cerita. Okay. Sebab macam benda mudah lah. Tulisan Jawi kan. Tulisan Jawi tu pun boleh dipolitikkan di Malaysia kan. Jadi apatah lagi kalau yang jenis macam ni kan. Jadi it takes time. InsyaAllah doakanlah yang terbaik. Okay, untuk Shaklee Malaysia ada ni. Okay, next. Untuk yang nombor 13. Okay, nombor 13 pasal berkaitan dengan training. Okay, syarikat hendaklah mengadakan latihan atau training. Ada pasal produk, pasal training, macam mana, kat sini kan ada poin-poin dia kan. Macam mana kaedah pemasaran, macam mana semua benda ni company boleh anjurkan secara percuma ataupun berbayar dengan harga minimum. Jadi dengan kadar yuran penyertaan yang munasabah. Macam sekarang ni dengan COVID dia apa semua. Jadi training yang Shaklee buat secara online training lah. Dalam masa yang sama juga sebagai upline untuk support company Shaklee pun boleh buat training. Macam malam ni kita belajar. Kan kita pun training juga ni. Kita berkongsi ilmu. Dapat sesuatu ilmu yang baru tentang marketing. Lepas tu Master Dosh pun ada buat pasal marketing produk, ada S2U, IMOB, internet marketing, integrated marketing semua. Jadi semua benda ni membantu ahli-ahli Shaklee. Ahli Shaklee untuk dapat ilmu. Bertepatan dengan patuh syariah, kena pelihara adab apa semua. Inilah kami bagi tahu. Next. Dapat free je marketing, produk, basic semua. Yes. Yang penting kena hadirilah. Kelas-kelas ni, training ni kena hadiri. Sebab kita dah sediakan, kena ambil inisiatif pula untuk luangkan masa untuk belajar benda-benda ni. Dan yang nombor 14 iaitu polisi beli balik atau bayar balik. Yang ini dia ada Allah. Dekat sini, kalau dekat dalam garis panduan MLM ni, muka surat 27 dia ada tulis kat sini. Dan untuk Shaklee punya guideline pula, nampak tak muka surat berapa Amir tulis? Sebab Amir punya ni dia ada muka surat 26. Untuk SID, dia contoh dia tak nak buat dah. Tak nak buat Shaklee dah. Dia boleh letak jawatan. Dia kena buat email, cakap kenapa dia nak letak jawatan. Lepas tu email tu dia hantar ke Shaklee. Dan produk-produk tu boleh dibeli balik. Tapi bukan produk yang dah makan lah.
Produk tu pun dia ambil kira. Okay. Dia akan tengoklah kat sini tu ada kriteria tu. UV produk lebih 250 UV kat sini. Okay. Dia ada syarat-syarat dia. Okay. Dia tidak boleh berdaftar semula di bawah penaja baru untuk 6 bulan. Ini untuk yang ahli sahaja. Kalau leaders setahun. Kat sini. Okay. Ni guideline. Guideline ni ada sebenarnya. Cuma mungkin kita tak alert sangat lah pasal benda ni. Okay. Jadi benda ni ada. Okay. Untuk checklist. Dan yang ke-15, penarikan ahli. Okay. Mana-mana peserta boleh berdasarkan tujuan. Okay. Ini untuk letak jawatan dia sama juga macam yang tadi. Yang tadi tu lebih kepada produk. Dia ada produk banyak kan. Okay. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak nak jadi ahli dah. Dia tak nak jual dah. Dia nak let go balik dia kepada company balik. Boleh, tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay. Yang nombor 15 ni sama. Ini dia kena letak jawatan lah. Okay. Atas sebab apa-apa pun tak kisah. Yang penting dia kena letak jawatan. Okay. Next. Okay. So far ini yang tadi ada 15 tadilah kriteria tadi. So far jelas kan? Amin pun nampak je. Jelas tak tadi kan? Jelas kan? Okay. Amin rasa Amin dah ringkaskan daripada PDF file tu bentuk dalam slide supaya semua boleh dapat tangkap lah key point yang Amin kongsikan tadi, 15 kriteria tadi. Dan slide seterusnya adalah 6 unsur yang dilarang dalam bisnes MLM. Okey. Jelas. Okey, jelas. Okey, bagus. Okey. 6 unsur mengandungi. Okey, yang pertama skim piramid. Apa maksud skim piramid? Kalau kita tengok tafsiran skim piramid tu kan bentuk piramid kan 3 segi kan. Okay, 3 segi. Jadi yang atas ni kalau siapa yang join dulu, konsep dia mudah dia. Siapa join dulu dia yang paling untung. Siapa join bawah ni dia rugi. Itu skim piramid. Sebab yang atas ni sekali dia dah untung dah. Dia dah dapat banyak, dia dah dapat makan dah. Apa commission bawah-bawah ni. Dia dah makan kenyang dah. Jadi orang yang baru join ni tinggal sisa-sisa lah. Silap-silap dia rugi. Biasanya yang bawah-bawah ni dia join, dah orang kata apa, masa tu skim cepat kaya tu dah tempoh dia 2 tahun, dah habis dah. Biasanya okey. Untuk skim cepat kaya, dia punya duration dia, dia boleh hidup antara 6 ke 2 tahun. 6 bulan ke 2 tahun atau 3 tahun. Dan paling lama skim cepat kaya yang ada di Malaysia hampir 10 tahun. Yang tu yang Pak Mantelo. Okay, kalau ni zaman Pak Mantelo ni zaman dulu-dulunya 90-an punya. Itu hampir 10 tahun. Itu skim cepat kaya. Tapi skim cepat kaya yang ada sekarang ni online punya skim cepat kaya, dia punya duration lebih kurang 6 bulan ke 2 tahun. Tapi 6 bulan ni siapa masuk lambat habislah. Dah dapat dah. Habis. Okey. Jadi kita kena faham lah. Dan yang kedua, tidak boleh mengandungi. Ini dilarang, sangat dilarang. Ada unsur penipuan, penindasan, manipulasi dalam pelan pemasaran dan pemberian insentif. Okey, ini yang Amin sebut tadi tu. Beli pangkat, tipu orang ni. Cakap, okey, kalau kau nak berjaya, nak dapat 10,000 dalam checklist ni mudah je. Kau cari 3 orang, setiap seorang tu dia join 10,000. Jadi 10,000 dah jadi, kita ni dah jadi koordinator. Kita dah adalah 3 supervisor bawah tu. Jadi kita tipu dia. Sebenarnya nak join checklist bukannya kena bayar 10,000. You kena bayar RM35. Lepas tu you beli produk yang you makan sendiri. Baru you boleh kongsi. Yang tu yang ada penipuan dan penindasan dekat dari situ. Okay. Dan yang ketiga, mengandungi unsur-unsur paksaan. Unsur paksaan macam yang sebut tadi lah. Dan yang empat, mengandungi unsur pembaziran. Pembaziran ni macam tadilah. Dia dah beli sampai 10,000, produk tu dia tak tahu pun nak guna macam mana. Kan? Jadi dia tak boleh nak jual produk tu. Sebab dia sendiri dia beli sebab orang tu suruh masuk 10,000. Dia dapatlah banyak produk yang bernilai 10,000, tak tahu nak jual. Jadi itu membazir. Dan yang kelima, dia ada keuntungan yang tetap tanpa usaha. Ini yang skim cepat kaya selalu guna. Dia cakap macam ni, you masuk hari ni, minggu depan you dapat RM50. You tunggu sampai 3 bulan you dapat RM1,000. Jadi itu yang tak boleh. Tanpa buat apa-apa.
tak apa, you dah dapat, you akan confirm dapat something. Sebab dalam Islam, dalam sistem kewangan Islam, tak boleh ada faedah ataupun keuntungan yang tetap setiap bulan ataupun setiap tahun. Maksudnya contoh, even sekali tabung haji sekalipun, dia tak gunakan sebagai ni dia akan panggil hibah, kan, hadiah. Jadi bergantung pada performance company. Kalau company performance bagus, dapatlah 6 ke 7% setahun. Kalau tak bagus, dapatlah 2 ke 3%. Jadi dia tak ada keuntungan yang tetap. Kalau biasanya skim cepat kaya, dia akan menjanjikan tetaplah kalau you masuk package, contoh you masuk package diamond, you kena masuk RM1,000. You masuk silver, RM5,000. You masuk gold, RM10,000. You masuk platinum, RM20,000. Jadi ini yang you akan dapat setiap minggu RM1,000, macam tu. Yang tu tak boleh. Dan yang nombor 6, mengandungi unsur syubhah. Unsur syubhah ni yang meragukan lah. Macam tadilah, kita join, dia kata pelaburan. Kan, yang pelaburan, tapi kita tak tahu dia melabur apa sebenarnya. Mungkin dia cakap, oh kau nak masuk skim pelaburan emas ni. Emas sekarang tengah naik ni. Kalau kau masuk kau masuk RM10,000 ni tiap-tiap minggu kau dapat ni. Silap-silap minggu yang keempat dah tak dapat dah. Masuk RM10,000, tiap-tiap minggu dapat RM200. Minggu keempat dapatlah RM800. Padahal kita dah masuk dah RM10,000. Jadi kat situlah ada unsur syubhah yang tidak jelas dari mana perniagaan itu berasal. Kita pun duk join sebab kawan ni duk tunjuk kereta lah, tunjuk rumah lah, tunjuk pergi jam lah, apa semua. Yang itulah yang mudah orang terpengaruh. Okay? Dekat situlah yang Amir nak terangkan berkaitan dengan bisnes MLM ni lah. Ada lagi tak slide? Okay. Slide dah habis. Okay. Okay, jadi Amir buka berapa orang dah sekarang? 33 orang. Okay. Amir nak buka Q&A session. Kalau ada yang tak faham, boleh je tanya dekat ruangan chat ni. Bagi tanya, ada new message. Sekejap. Alhamdulillah, sangat faham, mudah kan? Okay. Jadi, semua poin-poin yang Amir cerita tadi, okay, untuk dapatkan slide nanti Amir akan kongsikan. Okay, tapi bila kami kongsikan slide, kena fahamlah macam mana slide tu dia berjalan sebenarnya. Okay. Jadi, mudahlah untuk terangkan dengan downline. Macam sekarang ni, Amir terangkan ambil masa lebih kurang 1 jam untuk terangkan dengan downline. Atau dengan lebih mudah mungkin versi recording video ni ke kita boleh kongsikan. Jadi you cakap, you nak faham pasal bisnes patuh syariah Shaklee ni, you tengok je video Master Amir ni. Dia dah terangkan apa ciri-ciri, apa kriteria dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Lagi mudah lah. Okay. Kat situ saja. Jadi kalau ada apa soalan, boleh je tulis dekat ruangan chat ni lah. Okay. Nanti Amir akan terangkan. Kalau apa-apa, boleh tanya apa-apa soalan saja. Boleh. Okay. Sebab Amir kongsi based on pembacaan Amir dan juga Amir ada attend training dulu 2017. Jadi Amir fahamlah macam mana Shaklee ni, bisnes Shaklee dia beroperate. Jadi bila kita faham dia punya struktur pemasaran Shaklee apa semua, jadi kita lebih yakin dengan Shaklee ni. Okay. So far ada soalan? Oh ya, nak ambil gambar lah. Lupa pula. Ziad. Pun Ziad. Nak ambil gambar untuk kelas malam ni boleh tak? On video. Tak kisahlah. On video kalau dah ready. Okay, kita ambil gambar dulu. Ambil gambar dan video. Okay. Kejap lagi. Okay. Kejap. Okay, ada. Boleh ambil, boleh betulkan tudung dulu ke apa ke, nak bawa make up sikit ke, boleh. Baru nampak semua orang. Okey, baru nampak semua orang. Okey, boleh buka sekejap video. Nak tanya, ada customer tu tanya RM35 tu seumur hidup kalau dia makan sendiri, tapi lama tak aktif. Okey, jadi macam Amir sebut tadi, yuran RM35 tu untuk register ahli. Okey,
dan dia perlu renew setiap tahun. Setiap tahun tu renew dengan cara dulu kena bayar RM35 juga. Sekarang ni tak perlu. Dia cuma buat pembelian produk, satu produk saja untuk dia aktifkan balik. Jadi sebenarnya RM35 tu untuk register permulaan saja. Setiap tahun dia perlu buat pembelian produk. Okey. Kalau tak, nanti dia akan jadi inaktif lah, expired. Okay. Kenapa? Dulu yes. Dulu memang ada sebut register sekali seumur hidup. Tapi sebenarnya kalau ikut akta jualan langsung, okay, dalam tu ada guideline kat situ, setiap ahli tu dia mesti aktif. Jadi macam mana nak aktif ni? Salah satu caranya Shaklee buatlah pembelian produk. Dulu selain daripada RM35 lah sebelum ni, sekarang buat pembelian produk. Okay, dah buka semua. Jelas muka gold sekarang ada gel mask. Okey. Okey, ambil gambar dulu Okey, 1 2 3. Okey. Okey. Ambil video. Okey, untuk kelas malam ni video. Okey. Peace. Okey, comel semua. Okey. 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 Jelas Okey, kalau ada apa-apa persoalan boleh je tanya. Kalau buat masa ni tak ada soalan lagi, mungkin kemudian ada downline nak tanya ke, boleh je tanya Amir lah ataupun dalam grup WhatsApp nanti. InsyaAllah Amir akan cuba jawab persoalan-soalan ni Okey. Setakat itu saja. Terima kasih kerana luangkan masa lebih kurang sejam 10 minit untuk sesi pada malam ni. Okey, jadi bolehlah buat posting pasal kelas malam ni, apa yang kita dah dapat kan. Sebab macam tadi kan, kalau untuk point form tadi, 15 point form tadi tu, kita boleh buat dia as a content kan, untuk meyakinkan orang tentang bisnes Shaklee. Kita indirectly kita cerita pasal macam mana kriteria patuh syariah tu kan. Indirectly kita nak cerita pasal bisnes Shaklee lah. Okay, secara tak langsung. Jadi orang akan lebih suka nak baca, nak tahu. Sebab sekarang ni macam-macam MLM ada. Kan ada yang terbaru apa, Norwex, apa lagi, Atomy, apa semua ni, semua yang kurang daripada 5 tahun punya bisnes MLM ada di Malaysia lah. Kalau macam Shaklee sendiri dah lebih 25 tahun. Sistem MLM Shaklee lah. Macam orang ada orang dia suka compare. Dia akan compare. Shaklee ni sama tak dengan Amway ke, Postway ke? Dia akan compare. Jadi kalau kita ada idea macam mana, kita akan cerita. Oh, Shaklee jenis macam ni. Dia MLM maksudnya dia bertingkat-tingkat lah. Sebab ada certain MLM, dia punya first level dia cap. Dia cap first level dia 50 orang. Kalau dia nak jadi 100 orang, dia kena naik rank as master. Macam master lah. Baru dapat first level dia 100 orang. Sebab dia tak nak orang kata macam mana, dia tak nak kasi melebar banyak-banyak. Tapi kalau Shaklee tak, Shaklee boleh melebar dan mendalam. Dan mendalam tu pula, kalau ikutkan Shaklee punya ni, dia 6 level. Kan, bonus leadership bonus yang kita boleh dapat sampai 6 level. Kenapa 6 level? Kenapa tak 10 level? Mungkin dari segi Shaklee dah study kan, sebab mungkin kita boleh reach up sampai 6 level sahaja downline kita yang kita kenal. Amir pun boleh kenal memang mungkin sampai 6 level sahaja kan. 7 level ke bawah ni semua tak kenal dah siapa. Jadi kat situlah leadership bonus tu diberi sampai 6 level sahaja. Situlah adilnya kat situ. Okey. Jadi pentingnya pelaksanaan baru jelas dan mudah yakin tu. Okey. Jadi bila jadi kita kena fahamlah kenapa RM35. Shaklee buat RM35. Dulu RM65. Sekarang RM35. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa dulu RM65, sekarang dah jadi RM35? Boleh? Kenapa Shaklee buat turunkan? Dulu ada buku. Syaza, pandai. Betul-betul. Sekarang e-book je. Yes. Dekat situ Shaklee dah cut cost. Kan kita kan company green, paperless kan. Okay. Jadi semua PDF dan PDF ni juga kenalah share dengan SID baru kan.
Bila sebab ada Amir pernah dapat 2-3 hari lepas. Dia tanya, beli Shaklee tak dapat apa-apa ke? Kan? Dia just dapat produk je kan. Amir cakap, oh ada kita guna e-starter kit. Amir forward lah PDF file tu. Jadi dia boleh tengok. Dulu punya siap ada bag lagi kan. Yes. Itu semua include cost lah. Jadi yang RM35 ni sebenarnya cost operating lah. Macam nak buat website Shaklee, nak cantikkan Shaklee punya website. Ada image, boleh klik-klik sana, klik sini. Kan? Jadi kat situlah RM35 yang kita bayar tu. Jadi kita faham lah kenapa RM35. Kenapa tak RM20. Kan? Okay. Jadi apa lagi yang Amir boleh bagi tahu lagi pasal Shaklee? Okey. Yang satu. Okey. Jadi apa lagi Allah lupalah pula. Apa lagi dia nak tak panggil? Lupa dah. Ada apa lagi soalan? Kalau tak ada, setakat itu saja perkongsian Amir pada malam ni. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin ada topik-topik yang lagi menarik yang kita boleh kongsikan lagi. Mungkin Master Dosh boleh bagi idea nanti. Kita akan jumpa lagi dalam kelas Zoom macam ni lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye semua orang. Okay.